Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan kepada rakan-rakan yang menonton kita pada malam ini. Terima kasih. So saya tengah try saya punya mic baru. Belum dia punya baju ni ha. So saya nak tengok dulu. Okey ke sound semua okey ke? So kita mohon kawan-kawan semua bagi komen sikit berkenaan dengan sound kita. So saya tengah try saya punya mic baru. Okay. So okay, should be okay. So sound nampaknya okay. Saya dah boleh dengar suara saya sendiri. Terima kasih kepada Sukumaran S. Rahman, Sang Raja Rimba, Ahmad Isa, Nol Yusof, Mahmud Taib, Brother Zack, Zack Burn, Nek Burn. Terima kasih kepada yang menonton saya daripada semua hari ni dari pelbagai tempat, pelbagai orang kata latar belakang dari ni, orang lama dah start dah. Terima kasih. Salam informasi dari Malaysia Viral, Mr. Hamis, LTL, terima kasih. Charles Adenan, LTL, orang lama. Awang-awang, salam LTL, Abdul Rahman, terima kasih. Macam mana esok, bajet lulus ke tak, awang-awang, kita tengok. Malam ni kita tengok macam mana. Okey, sound YouTube okey Syah. Terima kasih kepada yang menonton pada malam ni. InsyaAllah pukul 10.30 saya akan bersiaran untuk live di bahasa Malaysia menyentuh berkenaan dengan politik nasional. So pukul 9.30 ni kita menyentuh persoalan ataupun topik mengenai politik semasa kita. So saya test mic sekarang ni sebab kita malam esok kita ada satu interview menarik. Ini untuk orang-orang seluruh Malaysia. Saya akan sebut sekali lagi. Okay, saya test another mic. Okay, test 1, 2, 3. Hello, okay ke? Okay, so saya test one mic tadi. Okay, so ini testing Minta maaf kawan-kawan sebab kita masih lagi testing ni. Okay. So saya tengah test yang second mic tu sebab saya nak tahu interview esok sama ada dia boleh dilaksanakan atau tidak. Terima kasih kepada ni. Okey, dua-dua mic nampaknya okey. So, mohon maaf saya tengah testing ni sambil kita live Bahasa Sarawak malam ni insya-Allah. So, terima kasih kepada yang menonton dan kita sebenarnya menyentuh mengenai beberapa soalan utama mengenai Sarawak sekarang ini. Macam saya kata kenapa saya beria sangat tentang Sarawak ni, nombor satu sebab saya orang Sarawak kan. Dan saya punya live ni yang pertama sekali memang dalam bahasa Sarawak pun. Jadi itu antara apa orang kata sebab musabab kenapa saya memang fokus dengan Sarawak kan. Kedua, kita PRN tidak lama lagi, paling lewat pun Jun 2021 dan itu merupakan satu gambaran yang kita kena sedar dan kita kena bawa perubahan baru terutama di Sarawak apabila menyentuh banyak persoalan-persoalan yang kita nak kemukakan, perubahan-perubahan yang kita nak bawa terutama mengenai pemerintahan yang terlalu lama. Bagi saya tidak ada negeri di mana satu parti itu memerintah terlalu lama kecuali Sarawak. Okay, setahu saya Pahang. Yes. Setahu saya the only negeri yang ada beberapa negeri yang setahu saya negeri yang memerintah tak pernah berubah lagi adalah Perlis, Pahang, Sarawak. So 3 negeri ni tak ada lagi pernah berlaku perubahan parti pemerintah. Setahu saya lah, negeri lain ada. Even Kelantan pun dulu pernah bertukar tahun 1977 kalau tak silap kepada UMNO, kemudian patah balik kepada PAS. Kemudian kalau kita tengok Johor pun tumbang baru-baru ni, kemudian tukar balik kan. Sabah memang banyak kali bertukar lah. Tetapi Sarawak, Pahang dan Perlis ni antara negeri yang tak pernah bertukar. Tetapi saya punya fokus adalah Sarawak. Terutama apabila kita menyentuh persoalan-persoalan mengenai pembangunan negeri Sarawak, mengenai kepentingan kita sebagai orang Sarawak mengetahui bahawa peri pentingnya untuk kita berubah dalam kita menghadapi suasana politik, suasana kita menuju masa hadapan, bagaimana pembangunan yang kita nak bawa. Hari ini saja timbul satu isu bila ada orang menghubungi saya berkenaan dengan tanah adat, tanah NCR, tanah milik nenek moyang mereka dan sebagainya, pampasan, benda-benda macam tu. Jadi hari ini kita dah masuk ke tahun 2020 tetapi kita masih lagi bercerita tentang topik dan benda yang sama. So dalam edisi Sarawak kali ini kita akan membawa beberapa cerita. Pertama berkenaan dengan satu menurut Dewan Undangan Negeri Sarawak terdapat ketua pembangkang yang baru berkemungkinan terdapat ketua pembangkang yang baru dan ketua pembangkang tersebut sebelum ini adalah YB Chong
Chong Chen Jen, tapi tak tahu yang sekarang ini sama ada ketua pembangkang itu masih kekal ataupun ditukar baru atau tidak, itu bergantung kepada bagaimana keputusan Dewan Undangan Negeri selepas ini. Kemudian berkenaan dengan PRN Sarawak berkenaan dengan pembangkang, parti-parti politik pembangkang kan, yang terdiri daripada Parti Keadilan, kita ada Amanah, kita ada DAP, kita ada PSB, kita ada PBK, Parti Bumi Kenyalang, kita ada STAR, tak tahu STAR ada lagi ke? Kita ada parti-parti lain yang kecil-kecil, parti kecil, Sedar dan sebagainya kan. Sonok lah Datuk Osman saya sebut Sedar. Dan parti Sedar dan sebagainya yang mana sekarang ini akan bertanding dalam banyak penjuru di dalam pilihan raya kali ini. Dan ada kemungkinan bahawa, adakah ada kemungkinan bahawa perubahan boleh dirasai, boleh diadakan dalam pilihan raya yang akan datang ini, ataupun kita terpaksa menunggu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi sebelum kita berlaku apa-apa perubahan. Kemudian kita tengok apa modal pembangkang yang kita nak boleh bawa dalam isu pilihan raya kali ini, terutama apabila kita di Sarawak ini, isu apabila menyentuh perihal federal itu tidak memberi kesan kepada pengundi di Sarawak. Apa-apa modal yang berkaitan dengan federal, kita bercakap 1MDB ke, kita bercakap tentang GST ke. GST dulu ada memberi sedikit kesan, tetapi secara keseluruhannya tidak memberi impak besar kepada politik ataupun pola pengundi di Sarawak. So apa formula kepada kemenangan negeri Sarawak yang kita boleh harapkan? Kemudian yang terakhir sekali berkenaan dengan bajet negeri Sarawak, yang saya kata sekali lagi satu bajet AILEO yang akan dikemukakan oleh kerajaan negeri Sarawak, terutama dalam menghadapi COVID sekarang ini. Bajet 2020 tidak berjaya dilaksanakan dengan jayanya untuk tahun 2020 ini, jatuh sebab yang paling utama disebabkan COVID yang melanda kita. Dan disebabkan yang kedua, bukan setakat 2020, 2019 dan sebelumnya pun banyak perancangan-perancangan bajet itu tidak menepati sebagaimana yang sepatutnya. Malah yang dimainkan oleh GPS dan juga macam-macamnya adalah sentimen kepada, kenapa Sarawak dapat 4 bilion, Sabah dapat 5 bilion tetapi Semenanjung dapat 46 bilion. Dia tak tahu kalau 46 bilion tu bagi dengan 12 buah negeri, setiap negeri baru dapat 3 bilion. Itu pun kalau bagi dengan 12 negeri 3 bilion. Tetapi mana ada satu negeri dapat 3 bilion. Kita kena ingat 46 bilion itu termasuklah bajet kepada pembangunan federal, termasuklah benda-benda itu sudah dimasukkan ke dalam Sabah dan Sarawak. Namun begitu, yang 4 bilion masuk ke Sarawak, 5 bilion masuk ke Sabah itu adalah pure untuk Sabah, pure untuk Sarawak, tanpa ada campur daripada apa-apa bajet. Contohnya bajet yang melibatkan, for example, sekolah, bajet yang melibatkan KPLB, keselamatan, semua itu termasuk dalam 46 bilion. Tetapi bajet 4 bilion Sarawak adalah purely untuk pembangunan. Itu yang kita jadi persoalan selama ini. Bagaimana bajet yang mencapai jumlah 4-5 bilion setiap tahun kepada kerajaan negeri Sarawak, tetapi pembangunan tidak berjaya nak diutarakan, nak dibawa oleh pimpinan negeri Sarawak. Namun begitu, lagi pelik, lagi kita runsing bagaimana rakyat negeri Sarawak walaupun hidup dalam keadaan serba kesusahan, serba terhimpit, tanah NCR kena ambil, tetapi mereka susah untuk nak menerima orang luar. Itu benda yang kita tengok. Okey, perkara pertama kita nak bawa adalah berkenaan dengan bajet AILEO lagi. Tadi ada orang tanya, nanti ini kau siapa nak cakap tentang Sarawak ni? Aku orang Sarawak. Jadi mau aku nak kakak orang Sarawak, ya akulah nak kakak orang Sarawak. Muntah orang rasa tak orang lagi bagus pendapat, orang ada lagi pendapat lagi bagus tentang Sarawak, pola live ni pun bangkang apa nak dipadah oleh aku, kita sedia anytime. Jadi kita bercakap tentang bajet negeri Sarawak ini. Sekali lagi saya bawa, kenapa? Sebab kita dalam at the verge of pembentangan bajet. Pembentangan bajet. Sepatutnya pembentangan bajet negeri Sarawak berlaku 21. Berlaku pada, kalau tak silap saya, dijangka berlaku, kalau saya baca di sini, tak ada. Sebab pembentangan bajet bagi federal akan berlaku pada esok hari. Jadi berkemungkinan pembentangan bajet pada negeri Sarawak berlaku selepas itu. Berlaku selepas itu. Okey, saya baca dekat sini. Seperti yang kita ketahui, menunggu berita baik belanjawan 2021. 2 tahun berturut-turut belanjawan negeri Sarawak mencecah lebih 10 bilion. Kerajaan belanjawan terbesar bagi negeri Sarawak. Sekitar 70% daripada belanjawan Sarawak berorientasikan pembangunan luar bandar.
Nah, kalau kita tengok daripada tahun 2019, bajet 2019 dan bajet 2020, bajet 2019 yang diumumkan oleh Abang Jo adalah bajet terbesar bagi negeri Sarawak, di mana bajet tersebut menjangkau lebih 11 bilion, lebih 10 bilion pada tahun 2019. Kemudian kalau kita tengok pada tahun 2020, bajet itu menjangkau lebih kurang 9 bilion. Kita menjangkakan bajet pada tahun 2020-2021 ini menyerupakan bajet yang paling besar yang akan diutarakan oleh kerajaan negeri. Di mana menurut hin-hin yang dibagi, 70% ke arah pembangunan luar bandar. 3 kali, bukan 3 kali bajet, setiap kali bajet, bilion-bilion ditaburkan kepada Ailio, Basi, Abang Jo dan juga pemimpin sebelum ini, ditaburkan kepada rakyat Sarawak berkenaan dengan bajet. Tetapi kita tidak nampak daripada segi apa orang kata pelaksanaan, implementation kepada bajet tersebut sampai kepada rakyat Sarawak sebagaimana yang kita nak. Saya kata bahawa daripada segi yang paling penting dalam bajet ini adalah bukan kita nak sebut berapa bajet kita ada. Bukan kita nak sebut, oh kita telah mampu untuk bagi bajet ni, mampu untuk bagi duit ni. Saya tak mengatakan bahawa kerajaan negeri tidak mempunyai kapasiti untuk mengeluarkan bajet tersebut. Bagi saya, kerajaan negeri mampu untuk mengeluarkan wang dan bajet sebagaimana yang dikehendaki. Persoalan utamanya, adakah wang dan juga bajet tersebut sampai kepada golongan sasaran sebagaimana yang dikehendaki. Kita kata 70% bajet. Tahun lepas 63% bajet pergi ke kawasan luar bandar. Tahun sebelumnya 50% bajet pergi ke kawasan luar bandar. Persoalannya, selesai ke masalah di kawasan luar bandar? Itu persoalan yang kita kena tanyakan. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi yang tak duduk di Sarawak, yang duduk di luar Sarawak, yang dia tak akan memahami isu ini, terutama apabila melibatkan perkara basic seperti infrastruktur. Bagi siapa yang duduk di negeri maju seperti Selangor, Johor, Penang, even Perak, kalau kita kata even certain tempat seperti di Pahang, di bandar lah, kalau Pahang luar bandar tu lain cerita. Even di Kedah, katakan saya pernah pergi ke negeri-negeri tersebut. Pembangunan, kalau anda kata kecuali tolak tepi Kelantan lah, dengan Kelantan dengan Pahang. Kalau anda kata bahawa pembangunan di tempat anda adalah kurang, pembangunan di Sarawak ini adalah lebih kurang daripada apa yang anda hadapi di tempat anda. Saya boleh katakan kurangnya rangkaian internet, kadang-kadang jangan kata kurang internet. Tak ada langsung rangkaian internet. Air api tak payah cerita kan. Rumah panjang kadang-kadang kita tengok daripada segi pekerjaan dia kurang. Peluang pekerjaan kepada golongan-golongan muda itu kurang. Kita bukan kekurangan tenaga mahir atau tenaga mereka-mereka yang mempunyai pendidikan tinggi di Sarawak. Rakyat Sarawak rata-rata ada di antara kita sama je, average. Secara average sama je. Mereka yang ada master, ada degree, ada PhD, ada pendidikan-pendidikan yang tinggi kita kata. Saya sendiri ada ijazah dalam undang-undang daripada universiti luar negara. Jadi bukan masalah ijazah itu, tetapi bagaimana peluang pekerjaan kepada penduduk yang graduate di dalam negeri Sarawak. Saya bukan bercakap keluar daripada Sarawak, sebab kita kena faham bila melibatkan tentang pembangunan sesebuah negeri, kita kena bergerak laju ke depan. Terutama kita tak nak supaya rakyat kita keluar daripada negeri yang kita duduk. Terutama bila kita bercakap tentang negeri Sarawak. Apabila rakyat yang pandai itu mula berhijrah ke negeri-negeri lain atau berhijrah ke negeri lain, saya tahu antara orang Sarawak yang hebat adalah James Wan. Siapa itu James Wan? James Wan ni dia orang Kuching. Siapa James Wan? Kalau siapa pernah menonton filem Saw, siapa pernah menonton filem Insidious, Annabelle, Fast and Furious 6 kalau tersilap saya, dia adalah pengarah cerita ni. James Wan ni adalah pengarah cerita ni. Dia adalah orang Kuching, umur sama dengan saya, tetapi masa usia kecilnya ibu bapa dia bawa dia pindah ke Australia dan tinggal di Australia. Dia membesar di Australia. Dia asalnya lahir di Kuching, Sarawak. Jadi ini antara itu saya kata, antara mereka yang terpaksa keluar daripada kepompong ini, dia keluar daripada negeri ini kerana apa? Kerana kita menghadapi situasi di mana kerajaan penduduk kita tidak dapat mencapai pendapatan sebagaimana yang mereka nak dapatkan.
Kerajaan negeri gagal menyediakan kemudahan sebagaimana yang diperlukan. Ramai anak muda terpaksa kalau mereka ada kebolehan, mereka ada kepandaian, mereka ada duit, ada resources, mereka pergi ke negeri luar atau pergi ke negara luar untuk mencari pendapatan. Akhirnya yang tinggal, kita brain drain. Dan bukan kita nak merendah-rendahkan golongan-golongan yang tinggal. Tetapi kalau sekiranya mereka ada peluang pekerjaan untuk pergi keluar daripada Sarawak, mereka akan keluar. Kenapa? Kenapa kita jadi macam tu? Sedangkan penduduk Sarawak ni tak sampai pun 3 juta. Kita hanya lebih kurang 2.7 juta. Bila kita makin kurang, jadi kita jangan kita pelik satu hari nanti. Ramai di antara penduduk kita semakin tua dan juga kurang daripada segi pendidikan kita kurang. Kita menghasilkan kurang pendidikan menyebabkan negeri kita lebih ramai orang tua menanggung lebih banyak kos. Kita nak pergi ke mana? Kita nak pergi ke mana secara future-nya? Sebab itu, bajet negeri Sarawak bila dia kata memperuntukkan 70%, 60% kepada pembangunan luar bandar. Akhirnya kita kata pembangunan apa yang dibangunkan di luar bandar? Apa impak dia daripada segi sosial satu hal, tapi daripada segi ekonomi, daripada segi cost, benefit kepada kelebihan kepada rakyat negeri Sarawak, terutama di kawasan bandar dan luar bandar. Kita fokus kepada luar bandar, bagaimana mereka yang tinggal di bandar. Saya bercakap tentang ini konteks miskin bandar. Kuala Lumpur ramai miskin bandar, kalau kita kata. Tetapi kalau kita tengok, kita fokus kepada Kuala Lumpur, kita lupa kepada miskin bandar di bandar seperti Kuching, di bandar seperti Serian, di bandar seperti Miri, di bandar seperti Bintulu. Kadang-kadang saya kesian tengok di bandar-bandar Kuching, sebab saya tinggal kat Kuching. Saya boleh relate dengan yang tinggal di Kuching. Bagaimana mereka tinggal di dalam satu rumah tu kadang-kadang 2, 3, 4 generasi. Berlaku masalah sosial, berlaku masalah-masalah gejala-gejala yang stres sebagainya, pendidikan. Ada di antara anak terpaksa meninggalkan sekolah kerana kemiskinan, ada kerana tekanan hidup, ibu bapa bercerai, pergaduhan dan sebagainya. Akhirnya mereka resort kepada perkara-perkara yang tidak elok. Masalah sosial yang melanda kepada rakyat negeri Sarawak. Benda ini yang tak pernah di-highlightkan oleh berita. Kerana bagi mereka, sebab berita di Sarawak ni semua jadi kontrol oleh orang-orang GPS. Sekarang ni ada TV Sarawak pula. Itu semua PBB GPS punya. Kita tahu dulu utusan Sarawak itu GPS punya. Lepas tu tukar pula kepada Sarawak Voice, itu pun kita tahu GPS punya. So lidah-lidah media ini tidak berani untuk menyasarkan kepada perkara yang benar. So sekarang ini saya banyak membaca apa yang dibagi sebagai Dayak Daily. Dayak Daily ni saya boleh nampak dia agak taklah balance, tetapi saya kata dia berani hendak menyatakan perkara yang mungkin akhbar lain tak berani nak kata. Contohnya dia kata bila ada kawasan rumah tak ada air, kawasan kampung tak ada api, kawasan tempat yang rumah terbakar dan sebagainya. Rumah terbakar satu hal, tetapi rumah panjang yang terbakar kerana wiring yang lama. Rumah itu terlalu lama yang tidak dipedulikan oleh rakyat, oleh pemimpin tersebut. Itu yang kadang-kadang menjadikan kenapa Sarawak ini sentiasa dalam keadaan dipinggirkan daripada segi pembangunan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita Sarawak ni bukan kurang daripada segi duit. Kita daripada segi duit ni tak kurang. Kita orang Sarawak ni daripada segi dana itu bukan kurang. Setiap tahun bilion duit minyak kita masuk tak kurang. Baru-baru ni Petronas bayar 2 bilion. Duit royalty kita 2 bilion. Federal bagi 4 bilion. Itu saja dah 8 bilion tuan-tuan dan puan-puan. Tak termasuk yang federal bagi untuk education, untuk keselamatan, untuk pembangunan dan sebagainya. Itu tak masuk RTP dan sebagainya. Duit itu saja khas untuk Sarawak saja menjangkau lebih daripada 8 bilion ringgit. Tetapi apa yang kita bangga dengan jumlah duit yang banyak, sedangkan rakyat kita masih dalam keadaan ini. Masih dalam status quo, masih lagi tak boleh bergerak. Macam hari ni bila Karim menyatakan dalam laporan, itu saya kata saya suka Dayak Daily ni bukan Dayak Daily, daripada bukan Borneo Post. Borneo Post saya suka juga. Apabila dia mengatakan bahawa sekarang ini disebabkan oleh COVID, Siasitok Sarawak tour package extended to March 31st 2021. Dekat Sarawak sebenarnya dia ada satu package di mana sekarang ini sesiapa yang lokal boleh pergi travel, contohnya Taman Negara Bakor, boleh pergi ke tengok Irrawaddy, bukan Iswardi, Irrawaddy Dolphin. Ada satu dolphin ni nama dia Irrawaddy Dolphin. Pergi tengok tersebut. Dia untuk local tourist di mana dia bagi sehingga 50% diskaun.
kepada kawasan-kawasan yang terjejas disebabkan oleh COVID. Okey, good. Bagi saya itu satu langkah yang bagus. Namun begitu, dan dia extendkan benda ini hingga 31 Mac. Okey, itu satu langkah yang bagus. Tapi saya tak nampak dari segi pelan struktur pembangunan pelancongan secara keseluruhan bagi masa akan datang. Itu saya tak nampak. Dan saya tak nampak bagaimana pelan saya nak dalam bajet yang akan datang di Sarawak ini, saya nak nampak satu bajet bagaimana kita di Sarawak ini nak menyelesaikan masalah COVID. Berapa peruntukan untuk mereka-mereka yang terkesan, terutama mereka yang dibuang kerja. Dan yang paling besar, ada di antara anak-anak Sarawak ini yang terkesan kerana mereka makan gaji hari. Yang ini tak ramai tahu bahawa di Sarawak masih lagi mengamalkan gaji hari. Di mana bila ada kerja, diorang akan dapat gaji. So sepatutnya ada satu insentif khas walaupun benda ini sebab apa? Kerana mereka nak mengelakkan bayar gaji minimum. So kalau bayar gaji bulan, kena tertaluk kepada bayar gaji minimum. So apa dia buat? Dia bayar gaji hari. So bagaimana dengan keadaan mereka? Bagaimana dengan insentif kepada mereka? Bagi saya sepatutnya kita fokus kepada pembangunan labour force. Kita fokus kepada pembangunan. Bila kita menyentuh mengenai 70% untuk pembangunan, sepatutnya Sarawak kena fokus. 70% itu pembangunan yang impaknya apa? Hari itu Sarawak kata dia nak buat LRT. Abang Jo kata 2016, 2017 kata nak buat LRT siap 2020. Tak jadi LRT tersebut. Okay, fine. Dia kata sebab bila nak buat LRT, impak dia kepada pekerjaan. Saya kata betul, bagus. Impak dia kepada pekerjaan. Saya akan pertikaikan LRT itu. Tetapi apa lagi? Contohnya bila kita menyebut tentang Pen Borneo, bila pembinaan Pen Borneo, kita kata impaknya kepada pekerjaan. Tetapi bagaimana impak kepada pekerjaan itu betul-betul memberi kesan meningkatkan pendapatan penduduk dan rakyat negeri Sarawak sehingga dia lebih daripada apa yang kita dapat sekarang ini. So, lebih daripada apa yang kita dapat sekarang ini. Jadi benda itu tidak ada dalam pembangunan pelan pembangunan bajet rakyat negeri Sarawak. Bagi saya pembangkang, ini satu hal lagi pembangkang ni. Bila saya sebut hal pembangkang terasa hati. Tetapi saya nak kena sebut tentang pembangkang. Kerana apa? Supaya kita bersedia dalam menghadapi pilihan raya yang akan datang. Bagi saya, boleh ke pembangkang menang dalam pilihan raya yang akan datang? Menang negeri Sarawak. Dalam PRN negeri Sarawak ni, jawapan mudah saya, tidak boleh. Buat masa ini, tak boleh. Alamak Iswadi, kenapa kau cakap tak boleh? Tak, kita kena menghadapi realiti tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa saya cakap tak boleh? Bila Barubian memegang Parti Keadilan Rakyat hari itu dan tanpa kita nafikan Parti Keadilan Rakyat dan DAP antara dua parti yang paling prominent bagi pembangkang di Sarawak. Kita tak boleh menafikan perkara tersebut. Namun begitu, walaupun fokus DAP banyak fokus kepada kawasan seat Cina, tak apa. Keadilan fokus dia kepada mix seats, terutama mix seats. Melayu, Iban, Cina semua dia ada mix zone punya fokus. Namun begitu, pembangunan kepada parti itu tidak nampak sewaktu zaman Barubian memerintah. Kita kena faham, keadilan tahun 1999 antara parti yang berjaya hampir menggugat masa itu PBB. Sehingga kan Taib Mahmud hampir kalah, Big Giant seperti itu hampir kalah kepada calon Parti Keadilan Rakyat. Namun begitu, masuk kepada era seterusnya, kita nampak bahawa pelan mereka menghancurkan Parti Keadilan daripada dalam itu berjaya. Dimasukkan anasir-anasir ejen-ejen PBB, ejen-ejen GPS ke dalam PKR. Mereka take over PKR dan mereka merosakkan Parti Keadilan Rakyat itu daripada dalam. Mereka pastikan Parti Keadilan Rakyat itu tidak berkembang. Antaranya, baru-baru ini ramai pengkhianat-pengkhianat yang melompat daripada parti itu. Kita dapati mereka sama ada langsung atau tidak langsung, sememangnya berada di dalam Parti Keadilan, tidak dan bukan objektif mereka untuk mengembangkan parti. Saya katakan demikian kerana apa? Kita nak menghadapi pilihan raya. Kita nak menghadapi GPS. Kita ada satu brand yang kuat. Parti Keadilan Rakyat ada brand yang kuat. Kita mempunyai ahli yang kuat. Antara yang kuat, 1 juta seluruh Malaysia, 50,000 sekarang ini mungkin bertambah di Sarawak. Kita mempunyai kandidat-kandidat yang sebenarnya pelbagai kaum. Namakan saya satu parti yang kuat, yang Malaysia punya, yang national base, dan juga mempunyai pelbagai kaum, pelbagai agama. Tak ada. Di samping DAP lah, tolak sepi DAP, yang lain tu tak ada. Hanya keadilan yang ada, di mana dia multiracial dan orang nampak dia sebagai multiracial. Dia adalah satu multiracial dan orang nampak dia sebagai satu parti multiracial. Apabila dia parti multiracial
dia mempunyai kelebihan tersebut. Ada orang kata, oh dia guna ni hujah macam-macam GPS. Dia kata PKR Parti Malaya, Ulun Melaya, ini orang-orang Ulun Melaya ni. Dia penonton membuat itu kaedah cara untuk mereka kalau dia tak boleh menakut-nakutkan, mereka menggunakan taktik menghina. Ulun ni maksudnya hamba. So dia kata siapa yang ikut PKR, siapa yang ikut DAP, siapa yang ikut apa, mereka adalah hamba kepada orang Melaya. Kita kata siapa yang ikut GPS, mereka adalah hamba kepada perompak. Macam. Sebab apa saya kata demikian? Perkataan Melaya itu, kita kata yang merompak itu Melaya. Dia kata sebab yang rompak duit kita adalah orang Melaya. Persoalan dia, yang bagi orang Melaya merompak itu siapa? Siapa pemerintah bagi Sarawak daripada tahun 1963 sampai sekarang? Siapa? So kalau orang tu yang benarkan, kenapa kita salahkan PKR, DAP, Amanah? Malah pada tahun 2018-2019, parti PKR lah, DAP, Amanah, Pakatan Harapan lah yang nak mengembalikan hak Sarawak melalui amendment artikel 1-2. Saya debat mengenai isu ni dengan YB Idris Buang tahun lepas. Dengan nak mengembalikan, masa itu kita perlukan 2/3 ahli parlimen kata setuju. Semua ahli GPS berkecuali dalam nak mengembalikan hak Sarawak ini. GPS tak nak mengembalikan hak Sarawak. Kerana apa? Kerana kalau PH yang kembalikan hak Sarawak, apa modal GPS nak cakap Ulun Melaya lagi? Sekarang ini bila mereka berkuasa, tak ada seorang pun orang-orang GPS bercakap tentang artikel 1-2 atau nak mengembalikan hak Sarawak. Yang dia orang sibuk nak minta duit royalty. Duit royalty tu, duit minyak akan habis. Hak tak akan habis. So selagi mana, kenapa nak duit itu ada kat situ? Sebab selama ini itulah perancangan mereka. Mereka berbincang, bekerjasama dengan UMNO, bekerjasama dengan geng-geng perompak-perompak daripada UMNO dan sebagainya untuk merompak hasil bumi, hasil mahsul negeri Sarawak ini. Dia bukan masalah orang Melaya secara keseluruhan. Dia bukan orang, kita nak salahkan orang Melaya atau PKR, DAP, Amanah. Dia ni perompak daripada UMNO, perompak daripada GPS, bergabung tenaga, bergabung jadi meletup. Itu je. Inilah orang-orang, inilah kelompok manusia yang mengkayakan diri mereka. Dan akhirnya mereka menjadi kaya sekaya-kaya alam. Kita tengok rumah Taib Mahmud tu macam mana. Kita tengok rumah pemimpin-pemimpin kita macam mana. Kita tengok rumah macai-macai GPS tu macam mana. Saya kenal beberapa orang macai GPS. Oh, hidup PBB, hidup GPS. Dia makan pun kadang-kadang miss. Soru pun miss. Kerja pun tak menentu. Tetapi dengan bangganya depan rumah dia, pacak bendera GPS. Saya tengok rumah dia macam rumah nak roboh. Kenapa? Rumah dia pun tanah TOL. Tetapi pacak bendera GPS. Itu saya tak boleh nak brain orang Sarawak ni. Tanah dia TOL ni maksudnya temporary of lease. Maksudnya bila-bila masa kerajaan boleh ambil tanah tersebut. Kenapa tak bagi grant? Tetapi masa yang sama pacak bendera GPS. 20, 30, 40 tahun lah mereka menjadi ulun. Menjadi ulun kepada GPS. Lepas tu bila setiap kali pilihan raya, mereka menang. Setiap kali pilihan raya, kena undi. Dan mentaliti macam inilah yang akhirnya menyebabkan pemimpin-pemimpin yang korup ini akan sentiasa menjadi pemimpin. Pemimpin-pemimpin yang korup, yang menakut-nakutkan ini akan sentiasa memimpin kita dan dia tak akan memberi kita melainkan yang sedikit. Nak bising, alah nah ni gula-gula, ni duit BKSS, ni duit tu ada duk diam. Bukan kita kata salah nak bagi duit tersebut, bukan duit dia pun, itu duit rakyat, duit kerajaan. Tetapi persoalan kita, apa perancangan mereka pada masa akan datang, masa hadapan. Ditambah buruk pula di Sarawak ini, parti pembangkang itu sendiri tidak kuat. Parti pembangkang itu sendiri tidak mampu untuk nak mengangkat suara pembangkang itu lebih daripada apa sepatutnya. Akhirnya Barubian melompat, Chihau melompat, Willy Mongin melompat, Ali Biju melompat. Kenapa? Kerana bila mereka berkuasa dahulu, mereka berkuasa bukan untuk rakyat. Mereka berkuasa dengan memikirkan what's in it for me, apa untuk aku. So itu saya kata, bila Barubian jadi pengurusi MPN Sarawak, dia tak pernah pergi ke kawasan orang Melayu dan tak pernah memikirkan bagaimana nak membangunkan pembangkang di kawasan orang Melayu. Dia tak pernah pergi ke kawasan orang Iban dan memikirkan bagaimana nak membangunkan kawasan orang Iban. Dia hanya fikir kawasan dia dan juga kawasan beberapa YB yang lain yang dia rasa dia boleh bangun. Kawasan lain lantak pi lah. Dan bila saya dulu membangkang dia,
Saya dulu membangkang dia, akhirnya saya pula yang kena maki pada masa tersebut. Sekarang dia dah melompat dengan kata-kata yang lain melompat. Balik kepada pengurusi yang baru pula, yang ni saya malah nak cerita lah. Ya, usaha itu ada. Saya tidak menafikan MPN Sarawak sekarang ini 100 kali lagi bagus daripada masa baru Bian. Namun begitu, saya kata, usaha yang ada 100 kali itu pun tak cukup. Dia macam kalau kita tengok cerita Dragon Ball. Cerita Dragon Ball. Oh, dia punya power itu Super Saiyan 2. Tetapi dia nak lawan Frieza. Frieza punya kekuatan tu sama dengan Super Saiyan 4. So macam mana pun kau punya kekuatan takkan boleh lawan dengan Super Saiyan 4. Faham tak? Ni kita bagi analogi. So akhirnya macam mana kita nak bangunkan negeri Sarawak ni? Macam mana kita nak bangunkan negeri Sarawak ni? Pertama sekali, nak bangunkan negeri Sarawak ni, pembangkang kena kuat. Bila pembangkang itu kuat, suara rakyat itu kuat, pembangunan itu kuat, kita mampu nak tolak YB. Jangan tidur. YB jangan asyik nak main motor besar je. YB jangan asyik nak fikir macam mana nak buat rumah besar je. Gaji YB Sarawak adalah yang paling besar tau. 20 ribu. Gaji YB Sarawak lebih 20 ribu. Itu tak masuk kalau dia jadi menteri muda. Mungkin gaji dia mungkin 30, 40, 50 ribu, saya tak tahu. Tak masuk lagi dari JLC dan sebagainya. Gaji dia besar. Tak masuk kalau dia YB dan juga Adun, YB dan juga ahli parlimen. Tapi tak ada lagi. Adakah Adun dan YB, dia YB, Adun dan juga ahli parlimen? Setahu saya GPS tak adalah. Tetapi kalau Barubian ada. Besar gaji dia. Besar. Tetapi bangga kita sangat ke dengan gaji besar tersebut? Yang kita nak tengok, mampukah dia membangunkan negeri Sarawak? So balik kepada pembangkang ini, itu saya kata, nak bangunkan balik kekuatan kita, kita kena gerak daripada grassroots. So insyaAllah gerakan grassroots itu ada. Dah ada ramai yang kontak saya. Terima kasih. Orang-orang Sarawak yang mula sedar, yang mula kontak saya. Saya nak anda kontak saya, hubungi saya, PM saya. Sekarang ini dari YouTube, Twitter, Facebook, semua cari, jumpa je lah saya. PM bagi tahu saya yang anda nak buat perubahan. Bagi tahu dekat negeri tempat mana, daerah mana anda, mukim mana, cabang mana, kita akan sama-sama buat perubahan. Udah lagi kita takut ya. Udah lagi kita takut kepada perubahan yang kita nak bawa. Bila pembangkang pegang, tak roboh, tak runtuh lah Sarawak tu. Bila pembangkang pegang, tak hancur lah Sarawak tu. Selangor pembangkang pegang sekarang ini. Selangor antara negeri yang termaju, tak ada isu pun. Since 2008, ini dah masuk 2020, 12 tahun dah Selangor dipegang oleh Parti Keadilan Rakyat, tak ada isu pun. Malah lebih baik daripada kita. Alah, orang kata Selangor pun tak ada air. Selangor tak ada air 3 tahun bang. 3 tahun, 3 hari bang. Sarawak tak ada air lebih 30 tahun bang. Kau nak compare apa? Kau nak compare apa? Kan? Air tak ada, elektrik tak ada, internet tak ada, nak compare. Selangor 3 hari tak ada air, terlonggang terbalik rakyat negeri Selangor ni. Dikerjakan pemerintah. Kita lebih 30 tahun kampung tu tak ada air. Lagi YB. Kesian kita tuan-tuan dan puan. Dipermain-mainkan sedemikian. Sebab tu saya kata, saya nak tunggu bajet ini boleh bentangkan dan saya akan bahaskan bajet tersebut nanti insyaAllah. Yang penting sekarang ni, jangan pernah kita putus asa. Kita kena bangkit, bangun, encang Sarawak, encang. Yang penting insyaAllah, ya ajak daripada kami malam tu, kita sambung pukul 10.30, Sarawak bangkitlah. Selamat malam, selamat maju jaya, lawan, tetap lawan. Selamat malam.